Apa agaknya aktiviti yang dilakukan oleh pelajar ini? Ini adalah contoh aplikasi inersia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, saya Cikgu Noraini dan saya akan mengajar anda Sains Tingkatan 4. Kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 11 iaitu daya dan gerakan. Untuk video kali ini kita akan teruskan kepada standard kandungan 11.4 iaitu jisim dan inersia. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, nak menerangkan jisim. Yang kedua, menerangkan dengan contoh maksud inersia. Dan yang ketiga, nak berkomunikasi tentang kesan inersia dalam kehidupan harian. Semasa anda di tingkatan 1, anda sebenarnya telah mempelajari berkaitan dengan jisim. Jadi murid-murid, adakah anda masih ingat apa itu jisim? Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek. Unit bagi jisim ialah kilogram atau kg. Nilai jisim bagi suatu objek itu tetap jika kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Di awal video tadi, anda telah pun menyaksikan satu aktiviti yang dilakukan oleh pelajar berkaitan dengan inersia. Mari kita lihat pula video ini. Ini juga adalah salah satu contoh aktiviti berkaitan dengan inersia dalam kehidupan harian. Jadi, apa itu inersia? Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Inersia bukan kuantiti fizik, maka tidak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. Sekarang mari kita lihat situasi yang melibatkan inersia. Situasi yang pertama, keadaan asal objek yang pegun. Mari kita lihat video ini. Apabila kertas disentap dengan laju, duit shilling akan jatuh ke dalam bikar. Ini adalah kerana inersia duit shilling itu mengekalkan keadaan asal duit shilling, iaitu keadaan pegun. Duit shilling tidak bergerak bersama kertas, tetapi jatuh ke dalam bikar akibat daya graviti. Sekarang, mari kita lihat pula situasi yang kedua, keadaan asal objek yang bergerak. Mari kita lihat video ini. Apabila bas bergerak, penumpang di dalam bas juga bergerak bersama-sama. Apabila bas itu diberhentikan secara tiba-tiba, badan penumpang kekal bergerak ke hadapan. Inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan bergerak. Ini akan menyebabkan penumpang itu akan terhumban ke hadapan.
Inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau sedang bergerak dengan laju mala dalam garis lurus jika tiada daya yang bertindak terhadapnya. Cuba lihat video ini. Apa agaknya yang berlaku, ya? Ini sebenarnya juga adalah disebabkan oleh kesan inersia. Bas sedang bergerak dan tiba-tiba brek mengejut. Dia akan menyebabkan penumpang terhumban ke hadapan. Sekarang mari kita lihat hubungan antara jisim dengan inersia. Semakin besar jisim suatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Mari kita lihat situasi ini. Mengapakah lebih mudah untuk menolak troli kosong berbanding troli yang penuh muatan? Jisim troli yang kosong adalah lebih kecil, maka inersianya juga lebih kecil. Ini menyebabkan troli itu mudah untuk digerakkan dari keadaan asalnya, iaitu keadaan pegun. Jisim troli yang dipenuhi muatan adalah lebih besar, maka inersianya juga lebih besar. Ini menyebabkan troli itu lebih susah untuk digerakkan dari keadaan asalnya, iaitu keadaan pegun. Tahukah anda mengapa kebanyakan ahli sukan sumo berbadan besar? Dalam pertandingan gusti sumo, ahli sumo perlu mengekalkan keadaan asalnya untuk menang. Jadi, mereka perlu mempunyai inersia yang besar. Oleh itu, ahli sumo perlulah mempunyai jisim atau berbadan besar untuk memastikan inersia mereka besar. Jadi, murid-murid, dalam pertandingan ini, apabila mereka mempunyai inersia yang besar, mereka susah untuk dikalahkan oleh pihak lawan. Itulah sebabnya kenapa ahli gusti sumo berbadan besar. Kadangkala, kesan inersia adalah positif dalam kehidupan harian, tetapi ada juga kesan inersia yang negatif. Sekarang mari kita lihat kesan inersia dalam kehidupan harian. Mari kita lihat tukul ini. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Ini kerana hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. Payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Disebabkan inersia, titisan hujan akan bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Maka,
titisan hujan akan jatuh daripada payung. Sekarang mari kita lihat pula kesan atau impak negatif inersia dalam kehidupan harian kita. Kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Sebagai contoh dalam video ini, kereta yang sedang bergerak apabila diberhentikan dengan tiba-tiba akan menyebabkan pemandu terhumban ke hadapan. Oleh itu, kereta dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala dan juga tali pinggang keselamatan untuk mengurangkan kesan inersia seperti dalam video ini. Pemandu akan terhumban ke hadapan dan boleh menyebabkan kecederaan akibat daripada inersia. Oleh itu, murid-murid, anda perlulah memakai tali pinggang keselamatan semasa berada dalam kenderaan. Sekarang kita lihat pula video yang seterusnya. Semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan inersia. Oleh itu, landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Nyatakan maksud inersia. Jawapannya adalah, inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Soalan yang kedua, berikan dua contoh inersia yang berlaku dalam kehidupan harian. Jawapannya ialah, badan penumpang terhumban ke belakang apabila bas yang pegun bergerak ke hadapan secara tiba-tiba. Penunggang basikal akan terhumban ke hadapan apabila pergerakan basikal tiba-tiba disekat oleh seketul batu. Soalan ketiga, nyatakan hubungan antara jisim dengan inersia. Jawapannya ialah, semakin besar jisim, semakin besar inersia. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid telah pun faham berkaitan dengan jisim dan inersia dan juga kesan inersia dalam kehidupan harian kita. Jika murid-murid mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, murid-murid bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Okey murid-murid. Murid-murid telah pun melihat kesan inersia dalam pemanduan atau ketika menaiki kenderaan. Jadi, cikgu harap murid-murid sentiasalah memakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri anda untuk mengelakkan kesan inersia. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu Noraini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang.
Okey, bye-bye.